Okey, 3 perkara untuk kesempurnaan penjagaan kemaluan. Ketahuilah tidak sempurna menjaga kemaluan melainkan dengan menjaga mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Maknanya perempuan ajnabi yang haram dia lihat, yang bukan muhrim dia. Kalau dia lihat, dia tenung, maka tidak akan dapat kita jaga, tidak sempurna kita menjaga faraj kita. Kehormatan yang mereka itu lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Itu yang lain lagi. Ayat yang ke-5 surah Al-Ahzab. Dalam menjaga kemaluan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal hafizina furujahum wal hafizat wadh-dzakirina Allaha katsira wadh-dzakirat. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Wal hafizina, dan mereka yang memelihara faraj mereka, kaum lelaki hafizin, kaum lelaki. Itu adalah untuk jamak muzakkar salim namanya. Jamak muzakkar salim untuk menyatakan dia lelaki. Wal hafizina furujahum, faraj mereka. Kalau untuk perempuan disebut dengan jamak muannas salim, dia guna ta. Wal hafizat, hafizat perempuan muslim yang menjaga. Perempuan muslim yang menjaga mereka juga akan faraj mereka. Wadh-dzakirinallaha, dan mereka yang mengingat akan Allah atau berzikir kepada Allah, yang menyebut nama Allah katsira, banyak-banyak, wadzakirat, dan begitu juga perempuan-perempuan. Jadi sama je kewajipan dan sama juga pahala yang didapat oleh lelaki maupun perempuan, sama saja, tidak ada beza. Yang ada perbezaan cuma dalam pembahagian harta. Itu aja perbezaan antara lelaki dengan perempuan. Kerana berbezanya tanggungjawab. Tetapi untuk kewajipan terhadap Allah adalah sama. Kalau perempuan solatnya lelaki solatnya 5 waktu, perempuan pun sama. Puasanya pun sama, Dan sekarang kalau memelihara faraj, sama-sama memelihara faraj, baik lelaki maupun perempuan. Begitu juga yang zakirin, orang yang mengingat Allah, berzikir, mengingat Allah banyak-banyak. Begitu juga yang perempuan zakirat. Apa akan Allah bagi? A'addallahu lahum, Allah sediakan untuk mereka maghfiratan, maghfirah iaitu keampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Jadi sama saja lelaki dan perempuan. Jadi jangan kita mengambil ringan kerana kita perempuan ni, tak apalah, suami saya dah solat dah, saya tak apa tak solat. Suami saya dah bersedekah dah. Suami saya dah bersedekah, tak apa saya tak bersedekah. Suami saya dah puasa sunat, tak apa saya tak puasa sunat. Jangan berfikiran macam tu. Kerana amalan tu adalah masing-masing. Amalan masing-masing. Kalau kita berbuat, kita dapat. Kalau kita tak berbuat, kita tak dapat. Maka dari itu sama-sama memelihara faraj, baik lelaki maupun perempuan, sama-sama berzikir kepada Allah. Dan kalau kita buat itu, maka Allah sediakan bagi kita, bagi mereka iaitu lelaki dan perempuan, maghfirah, keampunan, diampunkan dosa-dosa, kemudian wa ajran, dan pahala, ganjaran terbaik yang akan dibagi oleh Allah adalah azimah, sangat besar pahalanya. Itulah sebabnya Nabi diperintahkan oleh Allah supaya memerintahkan isteri-isteri baginda dan seluruh perempuan yang beriman untuk menutup aurat. Untuk menutup aurat. Jadi sama-sama tutup aurat. Lelaki tutup aurat, perempuan pun tutup auratnya. Tetapi kebanyakan yang banyak mendedahkan aurat ni adalah perempuan. Kalau kita tengoklah di dalam acara-acara
apa-apa sajalah. Kalau kita tengok yang lelakinya pakai pakaian secukupnya, dengan pakai jasnya atau pakai kot, kemudian pakai seluar panjang dengan songkok. Yang perempuannya didedahkan aurat. Bukannya orang Islam saja, orang-orang yang kufur. Orang kufur macam tu. Tengok lelakinya kalau menari ballet umpamanya kan, dia tari ballet tu, yang lelakinya pakaiannya lengkap, lengkap dengan pakai baju yang tertutup tangan, kemudian pakai seliwar, pakai kasut apa. Tiba yang perempuannya pakaiannya cuman menutup farajnya saja, terbuka lah benda-benda dia, perut dia terbuka, nenen dia sebahagian terbuka. Itu yang banyak, itu yang syaitan mapukan menyuruh ya. Jadi orang Islam dan orang yang bukan Islam pun macam itu. Jadi yang perempuannya yang lebih menutup aurat. Tapi Rasul menyuruh Rasul kita untuk menyuruh orang-orang yang beriman, isteri-isteri mereka dan orang-orang perempuan yang beriman untuk menutup aurat. Ya. Ini di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, qul katakanlah li azwajika, kepada isteri-isteri engkau. Azwaj ya, pasangan engkau, isteri-isteri engkau. Karena isteri Nabi itu ramai. Wa banatika, dan anak-anak perempuan engkau. Wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, supaya mereka melabuhkan, yudnina, mereka melabuhkan di atas dada mereka daripada jilbab mereka, pakaiannya untuk menutup seluruh tubuh. Ya, labuhkan pakaian tadi untuk menutup seluruh tubuh. Jadi di dada tu kena tertutup. Waalaikumsalam. Boleh buka? Berat, tunggu sekejap. Boleh. Okey, jadi yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka melabuhkan atas mereka daripada jilbab mereka. Zalika adna, itu lebih dekat, an yu'rafna, agar mereka dikenali sebagai seorang yang mukmin. Karena di Arab tu orang kafir dengan orang mukmin pakaiannya sama aja, ya. Sama aja, semuanya pakai jubah aja, ya. Kalau di Arab mana ada orang pakai pendek-pendek dulu, ya. Kalau mereka berjalan keluar semuanya adalah pakai jubah, pakai apa. Jadi ndak ada beza antara orang beriman dengan tak beriman. Jadi untuk membezakannya adalah dilabuhkan tudungnya, ya. Dilabuhkan tudung mereka. Fala yu'zain, maka mereka tidak akan disakiti. Tidak akan disakiti. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagian faraj. Jaga faraj. Sebab berapa aja. Ibu cakap tak rasa. Habis ini. Okey, jadi itulah dia. Pak Timbaru yang faraj. Tunggu sekejap ya. Lepas lidah. Okey, cari je lah. Okey, dalam beberapa hadis Rasulullah SAW sangat mengambil berat tentang penampilan perempuan ketika berada di luar rumah. Antaranya Rasulullah bersabda, ayyumam ra'atin istatarat famarrat ala qaumin
la yajidu mirihiha fahiya zaniyah. Nah, ini macam mana dengan memakai wangi-wangian. Dalam hadis ini hadis An-Nasa'i, mana-mana perempuan yang menggunakan minyak wangi, ayyum mamra'atin istatarat, mana-mana perempuan yang menggunakan istatarat, iaitu menggunakan minyak wangi, famarrat ala qaumin, kalau dia lalu pada sesuatu kaum, la yajidu min rihiha fahiya zaniyah, dia lalu di depan orang supaya mereka boleh mencium daripada bau wangiannya, maka dia dianggap telah berzina. Itu ya diambil berat tu. Nah, hadis daripada An-Nasa'i. Jadi wangi-wangian tu kalau bolehlah, kalau perempuan makan minyak wangi, yang minyak wanginya takkan terbau oleh orang lain. Ya. Cari yang lembut sangat, jangan yang baunya tu mengancam tu. Kalau lalu di depan orang, utamanya kalau di depan lelaki lalu dengan minyak wangi yang berbau tu, seolah-olah kalau Rasul mengatakan fahiya zaniyah, bermakna dia sudah berzina, iaitu dah berzina lah namanya, kan ada zina tangan, zina hidung, zina macam-macam kan. Belum sampai kepada zina kemaluan, tapi zina dah masuk kepada satu perzinaan. Ia hampir sama dengan hadis riwayat Ahmad, yaitu Rasulullah bersabda, ayyu mamra'atin istatarat famarrat biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Tadi min rihiha. Sekarang rihaha. Hadisnya hampir sama, tapi perawinya lain. Jadi maknanya kalau ada dua hadis, sudah ada dua hadis di sana, bermakna banyaklah ada orang yang mendengar mengenai hadis tu, ya. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak mengapa jika dia menggunakan minyak wangi yang sedikit, yang tidak terlalu kuat baunya dan tidak menarik perhatian orang lain, serta bukan dengan niat untuk menarik perhatian. Jadi dibolehkan kalau tidak untuk menarik perhatian orang lain, ya. Tapi kalau umpamanya tujuan adalah supaya terbau oleh orang tu, untuk mengambil perhatian daripada orang, maka bermakna dia sudah zaniyah. Kemudian keadaan minyak wangi. Sunat menggunakan minyak wangi yang tidak kuat warna tetapi kuat baunya bagi lelaki. Bagi lelaki sunat kuat baunya. Bagi perempuan pula sunat kuat warna tetapi baunya tidak kuat. Itu bezanya, ya. Kalau perempuan baunya tak kuat, warna kuat, tak apa. Kalau lelaki terbalik. Kemudian cara lagi menjaga kemaluan kita tadi adalah dengan menjaga pandangan, dan yang kedua adalah dengan cara menjaga hati daripada membayang-bayangkan kecantikan rupa paras perempuan. Terbayang-bayang nampak orang yang cantik, kemudian terbayang-bayang sampai isteri dekat pun tak teringat lagi, orang lain yang teringat. Ini yang salah, iaitu termasuk membawa kepada perzinaan. Jadi menjaga hati daripada membayang-bayangkan kecantikan rupa paras perempuan. Dan ketiganya menjaga perut daripada makanan yang syubhah dan makan terlalu kenyang. Makan terlalu kenyang dan makan yang syubhah ni kadang-kadang memang bawa kepada maksiat, ya? Bawa kepada maksiat. Kemudian tambih maknanya peringatan, ya, amaran. Jangan bersalam dengan perempuan ajnabi. Jangan bersalam dengan perempuan ajnabi. Syarak melarang untuk seorang lelaki bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahramnya, ya. Ia termasuk dalam kategori zina tangan dan boleh membawa kepada zina yang sebenarnya. Kalau dah bersalam, macamlah yang akan terjadi, bergetar hati, itu dah lain dah dia, ya.
Dan mengenai pandangan tadi, saya ingat satu hadisnya tu kan, kalau kita memandang seorang, pandang pertama tu tak jadi masalah, ya. Sekali terpandang, nampak aurat orang pakai aurat tu belum berdosa kita lagi. Tapi kalau kita ulang pandang, di situ baru dosa, ya. Jadi umpamanya ada orang lalu, rupanya pakaiannya tak senonoh, menyebabkan kita berdosa. Pada masa sekali pandang tu belum kita berdosa lagi. Tapi kita tengok balik, di situ baru berdosa. Baik lelaki maupun perempuan sama aja tu, ya. Sama aja. Kalau perempuan pun menengok aurat perempuan lain, kalau umpamanya kalau di dalam apa kita beza antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam, ataupun pakaiannya mini sangat umpamanya, walaupun bagi perempuan tidaklah aurat perempuan sama perempuan dia menampak paha perempuan tu, tetapi hendak digalakkan jugalah kita untuk melihatnya, ya. Okey. Jadi jangan kategori zina. Kalau umpamanya kita bersalaman tadi, boleh membawa kepada zina yang sebenar. Rasulullah bersabda, wal yadu zinaha al-batsh. Zina tangan adalah dengan menyentuh. Kalau bersalaman bermakna menyentuh tapak tangan dengan tapak tangan tu. Kalau umpamanya kita pakai sarung tangan, tu tak adalah kita bersentuh, tidak menyentuh, ya. Jadi andai kata adalah kita nak pergi ke satu majlis dan rasanya ada cikgu kita, ada siapa tu, jadi pakai je lah sarung tangan yang, tapi kalau boleh janganlah kita nak bersalam pula. Tapi andai kata terpaksa kita bersalam, pakailah sarung tangan. Kalau dulu orang tua-tua kita dialasnya dengan tudung dia, ya. Ada tudung dialasnya, dia nak bersalam dengan orang, dialasnya dengan tudungnya. Tu orang tua-tua kita. Tapi kalau kita nak mengalas dengan tudung tu, mungkin kita segan juga, maka kita pakailah sarung tangan kalau kita nak bersalam. Tapi rasanya tak payahlah nak bersalam tadi, kerana dia termasuk larangan. Apa yang larang ni ada di dalam hadis Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhiti min hadidin khairul lahu min ayyamassam ra'atan la tahillu lahu. La an yut'ana, seseorang yang ditusuk fi ra'si, di kepalanya, sesungguhnya bahwasanya ditusuk pada kepala salah seorang kamu, bimakhitim min hadid, dari jarum yang sudah jarum daripada besi, ya, ditusuk kepala daripada jarum daripada besi, adalah khairul lahu, lebih baik baginya berbanding min an ayyamassam ra'atan la tahillulah, lebih baik baginya ditusuk kepalanya dengan jarum daripada besi berbanding dia bersalaman dengan perempuan yang tidak halal baginya, ya, perempuan yang bukan mahramnya. Itu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Siapa yang merawikan ini? Rawinya adalah Bukhari dan Muslim. Kalau Bukhari dan Muslim yang merawikan hadis ni, biasanya adalah hadis sahih, ya. Biasanya adalah hadis sahih, ada dalam sahih Bukhari dan ada juga dalam hadis sahih Muslim. Jadi itu sabda daripada Rasulullah. Saya ulang balik. Yang tadi itu rawahu Tabrani, ya, yang di bawahnya yang baru Sahih Muslim. Yang tadi itu riwayat At-Tabrani. La ayyuta'ana fi ra'si ahadikum, sesungguhnya bahawa ditusuk pada kepala salah seorang kamu, bimakhitim min hadidin, dengan jarum daripada besi, khairul lahu, lebih baik baginya, min ayyamassa, daripada menyentuh imra'atan la tahillu lahu, seorang perempuan yang tidak halal baginya. Apa? Tak jelas? Tak jelas suara?
Ya, yang lain macam mana? Tenggelam timbul juga? Oh, alah. Tenggelam timbul pula. Sekarang macam mana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada. Melantun-lantun pula. Tapi saya rasanya saya dah offkan dah mic saya di sini. Tadi saya elok-eloknya kan. Tadi elok je. Ini elok pula sekarang ni. Dah macam mana? Okey dah? Tak elok pula. Wayar mana ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama mana? Ada juga betul sikit banding daripada yang tadi. Jadi mungkin wayar. Okey dah. Okey. Okey. Tak jumpa. Tunggu saya sekejap ya. Sekejap ada hal. Sekejap saja. Ya. Ini dah dalam buku. Boleh juga. Penawaran ini. Yang ini kan ada juga di sini. Oh, ni lain. Lain tu kan satu. Carilah bagian faraj. Cari bagian faraj. Mana daftar isi. Depan kan belakang. Tengok je. Sudah cari. Okey, Assalamualaikum. Bagaimana sekarang? Okey? Okey kah suara? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey kah? Bagaimana Kak Ju? Berdengung juga? Okey, ini okey dah? Okey. Okey, kita teruskan ya. Kita teruskan. Imam Al-Hadid. Ini bukan surat berapa tadi? Inilah dia. Ialah suara tak terang. Macam mana, apa masalahnya. Padahal dan tak ada pengaruh angin apa semuanya, sebenarnya tak ada lagi ni. Apa masalahnya ni? Okey lah. Okey kan? Ayolah. Okey, jadi kalau main-main dia okey kan? Dapat sudah. Sudah di sini. Ni, tapi kat mana tadi? Dah ada kat belakang masjid. Mana farasnya ni? Ni, ada sendiri. Ya, jangan buka betul. Ya ada lah di sini tu, tapi tak semuanya tu. Tak semuanya tu, cari je lah tu. Dengar je lah tu. Pasal ni buku ini diguna sekarang. Tak pakai ni. Tak pakai yang itu. Okey, kita teruskan. Imam Al-Haddad menasihati. Ya, sebelum tu ada satu hadis ya tu. Satu hadis yang
Innallaha kataba ala ibni Adam hazzahu minaz zina. Ya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha kataba ala ibni Adam hazzahu minaz zina. Adraka zalika la mahalah. Fazinal ain an-nazar wa zinal lisan al-mantiq wan nafsa tamanna wa tastahi wal farju yasdiqu zalika kullahu wa yukadzibuhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada anak Adam. Allah Ta'ala telah mewajibkan telah menuliskan bahagian-bahagian zina kepada anak Adam. Ada bahagiannya hazzahu minaz zina, bahagiannya daripada zina. Adrakahu, dia akan mendapatinya zina itu, zalika la mahalah, tanpa terkecuali. Fazinal ain, maka zina mata adalah dengan pandangan. Wazinal lisan dengan al-mantik, zina percakapan, lidah dengan percakapan. Wan nafsu tamanna, dan nafsu menginginkan, ingin, berharap, dan tastahi, kadang-kadang dia malu. Kemudian al-faraj yusaddiqu dzalik, dan farajlah yang akan membenarkannya, akan membuktikan perzinaan tadi, kullahu wa yukadzibuhu, ataupun dia tak nak. Jadi nafsu menginginkannya dan bersahwat dia, sedangkan kemaluan akan membenarkan perkara itu semuanya atau akan mendustakannya. Maknanya dia maukah dia berbuat ataupun tidak. Jadi semuanya ni sudah ada. Dengan memandang mata saja sudah ada bahagian zina tu banyak sedikitnya. Dengan bersalaman ada bahagian zina banyak sedikitnya. Kemudian Imam Al-Haddad menasihati, ayyuhal mu'min bihifzi farjik, wahai orang yang mukmin. Ini bukan hadis ya. Ini nasihat. Wahai orang mukmin, bihifzi farjik, peliharalah faraj engkau. Wasta'in ala zalika bihifzi qalbik, dan bantulah dirimu untuk perkara itu, untuk memelihara faraj itu dengan memelihara qalbika, dan memelihara hati engkau, anit tafakkur, dengan cara berfikir, fima la yahillu lak, pada apa yang tak halal bagi engkau. Jadi dia cakap peliharalah faraj, tapi caranya untuk memelihara faraj tadi adalah bantu dengan jangan berfikir, jangan membayang-bayangkan perempuan yang dah halal bagi engkau. Wa bihifzi basarik, dan dengan cara memelihara pandangan engkau, mata engkau, anin nazar, daripada memandang, ila ma la yajuzulak, kepada apa yang tidak harus bagi engkau, an-nazar ilaihi, untuk memandangnya. Jadi untuk menghindarkan diri daripada perzinaan, kena kita jaga mata kita dan hati kita. Dah dijaga mata dan hati, baik lelaki maupun perempuan, sama sahaja ya. Sama sahaja. Di sini memang lelaki yang disuruh, tetapi perempuan pun kadang-kadang kalau dia berfikir macam-macam, dekatlah. Kadang lebih agresif lagi perempuan berbanding daripada lelaki. Kemudian Sayyid Imam Abdullah bin Husain bin Tahir berkata, wara' adalah perkara yang sangat penting sekali. Ia bukan hanya dianjurkan dalam muamalah dan makanan yang subhah saja, bahkan dianjurkan dalam semua anggota tubuh. Dianjurkan kepada setiap orang untuk tidak melihat dan tidak mendengar dan tidak berbuat setiap sesuatu menurut pendapat lain, perkara itu haram untuk dilihat. Jadi kalau perkara itu haram untuk dilihat, dia kena warak, dia kena jaga diri dia. Ya? Dia jaga diri dia untuk tidak, satu, warak dari segi makanan. Jaga diri dia pada perkara-perkara subah, apalagi daripada perkara haram. Kemudian warak dari segi pandangan. Dia tak akan membuat perkara-perkara yang dilarang dipandang. Katanya pendapat lain perkara itu haram untuk dilihat.
Dan begitu juga dia takkan mahu mendengar. Orang warak dia takkan mahu mendengar perkara-perkara yang tidak baik. Umpamanya ada fitnah, ada ghibah, kemudian ada orang menghasut-hasut orang, dia takkan mahu mendengar, dia akan lari daripada sana, tak mahu dia dengarkan. Itu orang yang warak. Jadi tak boleh didengar dan dilakukan, atau menurut pendapat lain perkara itu adalah makruh hukumnya. Jadi makruh dari segi pandangan yang kita memandang orang yang lain. Jadi patutnya kita memang waraklah. Kita jaga betul-betul segala tubuh badan kita, pandangan kita, hati kita, kita jaga untuk terjauh daripada perzinaan. Jadi iaitu mata dan perut kita. Faedah 4, pintu masuk maksiat kepada manusia. Nanti dulu ya. Menurut ijma' ulama, dosa besar yang paling besar selepas kufur dan membunuh adalah zina. Itu ya. Di dalam buku Penawar Hati. Dosa besar yang paling besar selepas kufur dan membunuh adalah zina. Jadi maknanya yang ketiga lah. Yang pertamanya kufur, keduanya membunuh, yang ketiga adalah zina. Zina itu adalah dosa besar. Nanti kita tengok. Kata Imam Ibn Qayyim yang pintu maksiat itu. Pintu maksiat kepada manusia. Kata Ibn Qayyim dalam kitabnya Khuturah Az-Zina menyebutkan 4 pintu masuk yang membawa seseorang kepada zina dan maksiat. Maksiat yang lain, iaitu 1, al-lahazat, pandang mata, pandangan mata, saling berpandang-pandangan. Itu membawa kepada zina. Al-lahazat, bukan pandang sekali je. Zat tu maknanya sudah berulang kali. Berpandang-pandangan, bertengok-tengokan. Kemudian al-kasarat, al-khattarat, iaitu mengkhayal-khayal dalam fikiran. Mengkhayal-khayal dalam pikiran. Kalau sekarang ni orang tak mengkhayal lagi, dia buka YouTube, dia buka Google, dia buka macam-macam yang boleh dia nampak sendiri. Benda-benda yang tak betul itu. Jadi satu adalah al-lahazat, iaitu memandang-mandang. Jadi kalau kita berpandang-pandangan dengan lelaki, maka mungkin akan jatuh kepada zina. Itu adalah pintu zina. Yang kedua, menghayal-khayalkan dalam fikiran. Dan yang ketiga, al-lafazat, iaitu perkataan-perkataan yang diucapkan. Mendayu-dayu bercakap. Bercakap macam menggoda. Dengan suara yang merayu-rayu, menggoda lah. Suara ni boleh dijadikan sebagai suara penggoda. Lebih-lebih lagi kalau kita perempuan kepada lelaki, jangankan kita dengan suara yang mengilai-ngilai, tetapi dengan suara yang tegas-tegas pun, kalau orang nak tertarik juga dia. Ya. Jadi apalagi kita memang dilarang untuk bercakap dengan mendayu-dayu kepada perempuan. Ini larangan di dalam ayat Al-Quran kepada isteri Nabi. Kalau isteri Nabi dilarang, bermakna kita pun dilarang. Di al-lafazat. Kemudian al-khutuwat, langkah-langkah untuk melakukan sesuatu perbuatan. Pergi ke sana, pergi berjalan ke tepi pantai, pergi berjumpa dengan perempuan. Itu khutuwat. Jadi 4 itulah menjadi pintu daripada zina. Jadi tadi di dosa besar yang paling besar selepas kufur dan membunuh adalah zina. Ni tambih. Tambih maknanya peringatan atau amaran. Dia ada 15 keburukan zina, ya. Karena dinyatakan dia adalah dosa besar yang ketiga, iaitu selepas kufur dan membunuh. Apa sebabnya dia jadi dosa besar? Karena ada 15 keburukan zina, seperti yang disebut oleh Imam Az-Zahabi
dalam kitabnya Al-Kabair. Kabair maknanya dosa-dosa besar. Kalau kabir itu besar. Itu satu. Kalau kabair banyak. Jadi Al-Kabair itu selalunya diistilahkan dengan dosa-dosa besar. Jadi ada bukunya bernama Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ya, ini muka surat mungkin jilid 1, muka surat 50 sampai 54. Itulah dia. 1. Apa dia yang 15 tu? Orang yang melakukan zina yang belum pernah berkahwin disebat 100 kali sebatan. Ini hukuman dunia. Hukuman dunia. Sedangkan bagi yang sudah berkahwin direjam hingga mati. Itu hukuman dunia yang ditentukan oleh Allah. Itu hudud. Itu adalah hak Allah. Hudud hak Allah yang mesti ditunaikan di dunia. Jadi kalau dia belum pernah berkahwin, maka dia disebat 100 kali sebatan. Kalau dia dah pernah berbuat, dah pernah berkahwin, padanya dia dah pernah melakukan, kalau dia buat lagi, hukumannya rejam sampai mati. Jadi kalau dalam Islam orang berzina hanya sampai 2 kali sahaja. Ya. 2 kali saja. Sekali kena sebat 100 kali, kalau dia buat lagi rejam sampai mati. Dah mati tak ada lagi. Tak dia berbuat lagi. Itu dia. Kerana dia perlu, maknanya di sini zina tu memang betul-betul berbahaya, maka sampai orang direjam sampai mati. Kedua, bagi mereka yang terlepas daripada hukuman dunia dan tidak bertaubat. Ini ya. Terlepas dari hukuman dunia, macam di negara kita. Di negeri kita, di kerajaan kita, tidak ada hukum sebat kena zina dan tak ada pula hukum rejam tu. Karena kita tidak hukum hudud tak dilaksanakan di tempat kita. Jadi maknanya terlepas daripada hukuman dunia. Dan kalau dia tidak bertaubat, ini ya, di persyaratannya dia tidak bertaubat, para penzina digantung dengan kemaluan mereka di dalam neraka sambil dipukul kemaluan mereka dengan cemeti daripada besi sambil dicemuh oleh malaikat Zabaniyah. Kalau dia tidak bertaubat, di dunia dah terlepas dah daripada hukuman rejam ataupun hukuman sebat. Kalau dia tidak bertaubat di akhirat nanti digantungkan dengan kemaluan dia. Kemudian kemaluannya itu yang akan disebat dan kemudian dicemuh. Ya, dicemuhkan oleh malaikat Zabaniyah, iaitu malaikat penjaga neraka. Dipukul kemaluan mereka dengan cemeti. Bukan badannya yang dipukul, tapi kemaluannya tu. Jadi digantung dengan kemaluan. Macam manalah orang digantung dengan kemaluan dia. Kemudian yang ketiga, dicabut iman daripada dalam hatinya ketika dia berzina. Jelaslah kalau ada iman tak jadi dia berzina. Jadi ketika dia melakukan zina tu, maknanya imannya tercabut seperti pakaian yang dicabut daripada tubuh. Jadi dia berbogel jadinya. Jadi hatinya dah bogel dah daripada iman. Jadi masa dia berzina tadi, maka imannya tercabut. Dan sebagaimana pakaiannya tercabut daripada tubuhnya. Yang keempat, Allah tidak akan berkata-kata dengan orang tua yang berzina pada hari kiamat. Dia takkan berkata-kata dengan orang tua yang berzina pada hari kiamat. Tidak mahu melihatnya, iaitu membiarkannya macam itu sahaja. Kalau dia dalam keadaan diazab, akan dibiarkan oleh Allah selama-lamanya.
Allah takkan tengok dan Allah takkan bercakap dengan dia, ya. Akan membiarkannya dan tidak akan mensucikannya daripada dosa-dosa dan baginya azab yang pedih. Jadi tidak akan suci dia. Kerana orang Islam, kalau orang tu orang Islam, kemudian dia berbuat maksiat, andai kata lebih banyak maksiatnya berbanding daripada pahala dia, nanti dia akan dimasukkan dalam neraka, kan. Tapi nanti neraka tu boleh sebagai pembersih kepada dia, ya. Sampai habis masa dia tu, maka dia akan dikeluarkan. Itu bagi yang ada kesempatan dia untuk dikeluarkan kalau dia ada imannya. Tetapi berbeza dengan orang yang berzina ni, ya. Orang yang berzina ni kalau dia tidak bertaubat, maka Allah takkan melihat kepada dia, ya. Dan takkan bercakap dengan dia, akan dibiarkan saja dia dalam neraka tu terus sampai akhir, tak ada akhirnya, kekal dalam neraka. Sedangkan yang berbuat dosa yang lain, masih adalah keampunan tu. Maknanya selepas habis semua dosa tu dah dibasuh dah dalam neraka, dikeluarkanlah dia daripada neraka tadi. Walaupun ada sedikit setitik iman dia ada dalam hati dia, boleh dia dikeluarkan. Tapi ini bagi orang yang berzina, macam itulah keadaannya, ya. Kemudian yang kelima, dosa paling besar selepas syirik kepada Allah dan membunuh nyawa tanpa alasan yang hak. Itu dosa paling besar lah selepas syirik dan membunuh. Jadi zina termasuk dosa besar. Yang ketiga. Yang keenam, dijadikan bekas seperti ketuha dalam neraka bagi para penzina. Dia dimasukkan ke dalam macam oven lah, ke dalam oven, dia dibakar di dalam oven tersebut, dibuat bekas macam ketuha, macam oven dalam neraka. Oven yang panas tu macam untuk pembakar roti orang Arab tu, kan, macam anglo, apa kan namanya tu, yang dibuat macam rumah yang masukkan roti, bakar roti tu. Dibuatkan untuk orang-orang yang penzina itu, nanti dia akan diapakan. Sudahlah dalam neraka, dibuat pula lagi tempat untuk mengazab dia di dalam neraka tadi, iaitu bekas seperti ketuha dalam neraka bagi para penzina, yang sempit bahagian atasnya dan luas bahagian bawahnya. Setiap kali disambar api, mereka akan menjerit-jerit kerana panas yang melampau. Bahagian atasnya sempit, bahagian bawahnya lapang. Tu keadaan keadaan ketuhannya tu. Asal terkena sambar api, menjerit-jerit kerana kepanasan. Tu, ya. Yang ketujuh, kemaluan mereka akan berbau sangat busuk sehingga menyiksa para penghuni ahli neraka yang lain. Kemaluannya busuk. Ini bagi penzina, ya? Bagi penzina, orang yang berulang-ulang berzina, yang terlepas daripada azab dunia. Menyiksa para penghuni neraka, baunya tu busuk. Yang ke-8, iblis berbangga dengan para tenteranya yang berjaya menarik manusia melakukan zina. Bersenang hati iblis. Dia bangga-banggakan kepada orang, aku dah dapat tarik orang ini, si ini untuk dapat melakukan perkara zina ini. Dia bersenang-senang hatilah. Kalau kita tengoklah, kan, macam iblis berjoget-jogetlah dia di dalam neraka tu, kesenangan. Tapi mana pula neraka akan jadi tempat senang, kan? Tapi dia sangat bersenang hati. Sehingga menganugerahkan mahkota istimewa kepada mereka. Siapa ketua iblis?
menganugerahkan mahkota istimewa untuk orang yang berjaya, untuk iblis yang berjaya menggoda orang untuk melakukan zina. Dia dapat hadiah mahkota daripada ketua dia. Tu dia ya. Yang kita dipuruk di dalam oven. Yang dia dapat hadiah mahkota daripada ketuanya. Yang ke-9, mendapat 3 keburukan di dunia. Apa keburukannya? Dihilangkan seri wajahnya. Tak berseri lagi wajah dia kalau dia dah berzina. Kemudian dipendekkan umurnya dan berkekalan dalam kefakiran. Pendek umurnya maknanya umurnya tak berkat. Bukan had umurnya tu yang pendek, tapi umurnya tak berkat. Tak dapat membawa kebaikan kepadanya umurnya tadi. Ya. Tak dapat menambah kebaikan kepadanya umurnya yang ada. Tapi ini kecuali orang yang bertaubat ya. Kecuali orang yang bertaubat. Dan kemudian dipendekkan umur dan berkekalan dia dalam kefakiran. Fakirnya fakir daripada petunjuk. Fakir daripada kasih sayang Allah. Kalau duit mungkin banyak mungkin banyak duit penzina tu. Kalau tak banyak duitnya tak dapatlah dia nak pergi ke rumah-rumah pelacuran. Tetapi fakir daripada hidayah Allah dan fakir daripada rahmat Allah. Berada sentiasa dalam kegelisahan. Itu keadaan orang yang berzina. Yang ke-10, memperoleh 3 keburukan di akhirat. Tadi di dunia 3, iaitu hilang seri wajah, pendek umur dan kekal dalam kefakiran. Kalau di akhirat 3 pula keburukannya. 1 adalah kemurkaan Allah. Permukaan Allah. Allah murka kepadanya. Allah benci kepada dia. Ya? Allah marah kepada dia. Kemudian perhitungan amal yang buruk. Perhitungan amalnya dengan bukannya dengan baik cara hisapnya, tapi hisap yang buruk untuk dia. Dan kemudian dan azab neraka. Jadi Allah marah. Kiraan untuk dia hisap yang buruk dan dia menjadi ahli neraka dan diazab di neraka. Dan yang ke-11, dijadikan sebatang sungai dalam neraka yang mengalirkan nanah dan muntah daripada kemaluan orang penzina yang menjadi minuman para peminum arak. Macam mana tu? Orang yang minum arak nanti di akhirat minumannya adalah nanah dan muntah dari para penzina. Ingatlah ya. Na'udzubillah, memang na'udzubillah lah kita kan. Kasihannya lagi kita menengok orang-orang yang menganggap satu kemuliaan dia dapat minum arak tu. Satu kemuliaan baginya dia dapat minum arak. Tengok di dalam apa upacara macam-macam. Boleh minum arak. Tapi nanti bagaimana nasib mereka yang meminum arak ni? Apa yang diminumnya dalam neraka, iaitu muntah dan nanah daripada para penzina. Na'udzubillah. Kita dan anak cucu kita, dan kita berharap orang-orang beriman, orang-orang Islam yang melakukan benda yang tak betul supaya dibagi petunjuk oleh Allah, dan semoga mereka bertaubat daripada dosa-dosa mereka. Kerana berapa ramai orang-orang Islam yang menjadi penzina ya? Berapa ramai dia Islam, dia orang yang kadang-kadang orang yang terhormat, yang dihormati oleh orang lain, tapi perangai dia macam-macam. Auzubillah lah ya.
Dan saya ingat masa tahun 84 ke 85. Saya pergi ke Bangkok masa tu. Dia tengok orang-orang yang orang Arab lah dengan pakaian Arabnya, memakai egal, yang pakai egal yang bersegi di kepalanya tu. Dia kami pergi ke pantai Pattaya masa tu. Dia dikelilingi oleh perempuan-perempuan, dipeluk-peluk oleh perempuan. Ramai-ramai perempuan memeluk dia. Dan bagi mereka kalau pergi keluar tu masa musim panas tu memang satu nikmat lah. Banyak mereka mencari tempat-tempat yang tak betul. Alhamdulillah. Dia orang Arab. Yang kita tengok dia pakai pakaian Arab. Jadi tapi kita berharaplah mereka tu bertaubat, ya. Mereka bertaubat. Dan dijadikan sebatang sungai dalam neraka yang mengalirkan nanah dan muntah daripada kemaluan orang berzina yang menjadi minuman para peminum arak. Yang ke-12, dijadikan bagi mereka sebuah lembah di dalam neraka. Di dalamnya ada ular dan kalajengking sebesar bagal. Bagal tu macam keledai jugalah, tapi yang besar. Sebesar jenis-jenis itulah, ya. Sebesar bagal yang memiliki 70 duri yang berbisa yang menyengat para penzina selama 1000 tahun hingga terlerai dagingnya. Kalaulah penzina tahu hukuman-hukuman yang macam ini, keadaan yang macam ini di neraka, memang tak naklah mereka berbuat, ya. Tak naklah mereka berbuat. Ada lembah yang di dalam neraka, dalamnya ada ular dan kalajengking yang ukurannya adalah sebesar bagal, memiliki 70 duri. Dan dengannya dia berbisa, durinya tadi, dia sengat para penzina. Selama berapa? 1000 tahun. Tahun akhirat, bukan tahun dunia. Satu hari di dunia sama dengan 1000 tahun akhirat. 1000 tahun di dunia sama dengan sehari di akhirat. Terbalik saya. Itu yang ke-12. Yang ke-13, dijadikan azab kubur baginya seperti azab separuh umat. Separuh umat, azab separuh umat dibagikan kepada orang yang berzina. Berapa ramai umat? Jadi dikumpul semua azab-azab tu, separuh daripada azab tu dibagikan kepada orang yang berzina tadi. Yang ke-14, diharamkan surga buat orang yang berzina sedangkan dia tahu perbuatan tu dilarang. Dia tahu perbuatannya dilarang tapi dia berbuat juga. Dan yang ke-15, merosakkan nasab manusia dengan lahirnya anak di luar hubungan perkahwinan. Jadi azab akhiratnya pedih, azab dunianya anak tak ada binnya, akan rusaklah keturunan atau nasab daripada keluarga tersebut. Keluarga pun menanggung malu. Itu dia akibat daripada perzinaan. Jadi kita jaga betul-betul lah, ingatkan betul-betul lah dengan anak dan cucu kita. Kalau anak kita insya-Allah dah ada lagi kan, sudah anak dah besar-besar. Cucu kita lagi yang dalam keadaan remaja, kanak-kanak, dan juga yang mereka akan membesar dalam dunia yang penuh dengan berbagai-bagai cabaran. Jadi ini risau juga kita ni. Di luar di sana keadaan macam itu. Kita berdoalah banyak-banyak, ingatkan banyak-banyak supaya mereka betul-betul menjaga diri mereka. Kemudian cakap Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Al-Furqan ayat 68 sampai 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar
wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wala yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa as-sama yudha'afu lahul azab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana walladzina la yad'una, dan orang-orang yang tidak berdoa ataupun tidak menyeru kepada ma'allahi ilahan akhar, bersama Allah Tuhan yang lain, maknanya yang tidak mensyirikkan Allah. Wala yaqtuluna nafsat, mereka tidak membunuh allati haramallah, yang telah diharamkan oleh Allah, illa bil haq, kecuali dengan yang benar, dan wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Itu orang yang beriman lah maksudnya. Tetapi yang ayat yang terusannya ini yang apa? Wa may yaf'al zalika, sesiapa yang melakukan itu, yaitu menduakan Allah atau berdoa kepada selain daripada Allah, kemudian membunuh seseorang tanpa hak, kemudian berzina, yudha'afu lahu, ya, wa may yaf'al dzalika yalqa asama, maka dia akan digandakan baginya, dia akan mendapat balasan dosanya. Yalqa, dia akan menemui asama, dosanya. Apa dosanya itu? Siksaan yang disediakan oleh Allah untuk dia. Yudha'af lahul azab, digandakan baginya azab yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan terhina, menerima kehinaan. Jadi dia digandakan azab dan kekal di dalam azab itu dalam keadaan hina, tak dilihat, tak ditengok, tak didengar keluhannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina, dan jangan kamu hampiri zina, innahu kana fahisyah, sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, keji, wasa'a sabila, dan satu jalan yang jahat. Jadi ini dalil daripada ayat Al-Quran, dan hadis pun sudah ada. Dan kemudian ada pula sudah yang disenaraikan oleh para ulama mengenai akibat daripada zina. Kita tengok muka 139 tu, dalam ayat ini Allah menyebutkan zina setelah menyebutkan syirik dan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah. Ini menunjukkan buruk dan kejinya perbuatan zina. Jangan lakukan zina dan jangan hampiri. Karena Allah mengatakan wala taqrabu. Bukan Allah katakan jangan kamu buat zina, tidak. Tapi jangan dekati. Maknanya jalan-jalan untuk mencapai, untuk membawa kepada zina tu kena dijauhi. Kalau tak nak jatuh kepada satu lubang, jauhi lubang tu. Jangan berjalan dekat lubang dan memang kemungkinan akan jatuh. Tetapi bila kita telah hindari jalan-jalan daripada perkara tersebut, insya-Allah kita akan terhindar daripada perzinaan itu. Tapi kalau ndak berjalan berdua, lebih lagi ni kadang-kadang konsep kita orang Melayu ni kadang-kadang tak faham ya. Biasanya anak kalau sudah bertunang, seolah-olah bertunang tu macam satu lesen boleh berjalan ke mana-mana. Seolah perkahwinan, ya. Bertunang ni macam berkahwin, kata mereka yang muda-muda ni. Dengan sudah bertunang tu, dia jalan ke mana-mana berdua. Kemudian kadang-kadang sampai tak balik, sampai tidur di hotel berdua, padahal dia baru bertunang. Kerana banyak saya dengar dululah, ketika anak sedang praktikal dah salah dia praktikal di apalah, di hospital Kuala Pilah.
Hospital Kuala Pilah. Dia cakap dalam satu hari itu yang lahir anak zina ada beberapa orang. Setiap hari ada anak zina. Ditanya siapa yang membuat, dia cakap tunang dia. Kami memang nak berkahwin, tapi selepas lahir anak ini, tunangnya yang membuat. Siapa yang salah? Mungkin kita orang tua yang salah membiarkan mereka berjalan dengan tunangnya tu. Tak kita ingatkan. Budak-budak lah namanya. Orang yang dalam percintaan lah namanya. Kalau dibiarkan dia memang jatuh dia. Ya? Hanyut dia. Tu kata anak sekian orang lahir setiap hari. Anak zina. Kasihan melihat. Dan pada umumnya tu orang Melayu. Orang yang non-Muslim tu suka hati dia lah. Tapi yang kita, orang Islam, orang Melayu, lahir anak ni, panggil mana bapak dia, belum ada lagi. Siapa yang buat ni? Siapa bapak dia? Tunang saya. Anda berkahwinkah dengan dia nanti selepas lahir anak baru berkahwin? Ada yang 2 bulan berkahwin lahir anak. Ada yang 3 bulan berkahwin lahir anak. Padahal akibat daripada zina tu kita tahu dah. Jadi berhati-hatilah, jagalah betul-betul anak kita. Baik anak kita lelaki maupun anak kita tu perempuan. Sama je. Ya. Kita menjaga. Kena jaga betul-betul supaya terjauh daripada benda itu. Jadi menjaganya itulah dengan agama lah. Dengan agama kita tanamkan harus takut kepada Allah dalam keadaan tak ada orang ataupun ada orang. Ada orang ataupun tiada orang. Ya, takut kepada Allah dalam keadaan yakhshawna rabbahum bil ghaib, dan takut kepada Tuhan mereka di masa tidak ada orang. Ini yang patut kita tanamkan di hati anak-anak kita, ya. Jadi rasanya cukupkah sampai di situ? Cukuplah kan. Iyalah. Orang pun dah azan. Cukup sampai di sini. Dan mudah-mudahan ini dapat menjadi pengajaran kepada kita, dan utamanya kita dalam mendidik anak cucu kita yang membesar sekarang ini. Jaga mereka betul-betul, pelihara mereka, ingatkan kepada mereka tentang keburukan salah laku di dalam kehidupan ini. Karena dia bukan hanya di dunia ini saja yang kita terima, tapi akibatnya di akhirat nanti.